Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap kamu semua berada di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, supaya kita dapat meneruskan PDPR pada hari ini. Dan cikgu harap kamu semua bersemangat, sentiasa bersemangat untuk meneruskan PDPR. Baik murid-murid, tajuk kita pada hari ini ialah kata majmuk. Kalau kamu masih ingat lagi tajuk kata majmuk ini, pernah cikgu ajar sebelum ini. Jadi cikgu harap kamu semua dapat mengingati semula akan tajuk kata majmuk ini. Jadi sebelum itu kita lihat kita buat sedikit ulangan apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk ini. Kata majmuk. Apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk? Kata majmuk ialah kata yang terbentuk apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu dan membawa makna tertentu. Di antara dua perkataan itu pula tidak boleh disisipkan sebarang unsur. Kita perhatikan satu persatu pengertian kata majmuk yang diberikan tadi. Lihat contoh ini. Air, mata, air mata. Perkataan air dan mata merupakan dua kata dasar yang berbeza maksudnya. Anda tentu tahu apa yang dimaksudkan dengan perkataan air dan mata, bukan? Akan tetapi, apabila kedua-dua perkataan ini dirangkaikan atau digabungkan, hasilnya terbentuklah satu kata majmuk, iaitu air mata. Air mata mempunyai makna yang tertentu dan berbeza maksudnya daripada kedua-dua kata dasar yang membentuk kata majmuk ini. Perhatikan bahawa tiada sebarang sisipan di antara kedua-dua patah kata yang membentuk kata majmuk ini. Terdapat juga kata majmuk yang terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi membawa maksud yang sama atau hampir-hampir sama. Sebagai contoh, lihat dua patah kata ini, cantik dan jelita. Kedua-duanya mempunyai maksud yang sama atau hampir-hampir sama, yaitu elok atau molek. Dengan merangkaikan kedua-dua patah kata yang mempunyai maksud yang sama ini, satu kata majmuk terbentuk, iaitu cantik jelita, yang membawa maksud terlalu cantik dan menarik. Selain cantik jelita, contoh-contoh kata majmuk yang lain yang menggabungkan dua kata dasar yang mempunyai maksud yang sama adalah seperti hancur lebur, hitam legam, dan sunyi sepi. Sebagaimana yang dapat Anda perhatikan, kata majmuk ditulis secara terpisah. Misalnya, jalan raya. Kedua-dua patah kata yang membentuk kata majmuk ini ditulis secara terpisah, yakni tidak dirapatkan. Contoh-contoh lain adalah seperti meja tulis, beg tangan, kerja rumah,
Dan contoh terakhir ialah Hak cipta. Oke, murid-murid, itu tadi ulangan ya. Apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk? Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, sila rujuk buku teks ya, buku teks pada muka surat 68 ya, 68, yaitu sehari dalam kamus, ada sehari dalam kehidupan Elif ya, sehari dalam kehidupan Elif. Jadi kita lihat penggunaan kata majmuk dalam teks yang terdapat dalam buku teks ini ya. Adalah diharapkan ya, pada akhir pembelajaran nanti ya, kamu akan dapat menggunakan kata majmuk ya, untuk membina perenggan mengikut konteks ya. Jadi kita lihat satu persatu ya. Mari kita baca sama-sama ya. Alice murid yang berdisiplin. Dia mengikut jadual harian yang ditetapkan oleh ibu bapanya. Oke, ini kisah Alice ya. Seorang murid yang berdisiplin dan dia mengikut jadual harian yang telah ditetapkan oleh ibu bapanya. Kita lihat apakah jadual yang dilakukan oleh Alice. Oke, kita lihat gambar yang pertama, yang ini ya. Pada waktu pagi, ini waktu pagi, apakah yang dilakukan oleh Alice? Jam loceng menunjukkan pukul 6 pagi. Alice bangun daripada tidur dan menyiapkan diri untuk ke sekolah. Dia memakai baju seragam yang bersih dan kemasnya. Oke. Itu jadual Alice yang pertama. Jadi kalau kamu lihat di situ ya, ayat jam loceng. Jam loceng merupakan kata majmuk, yaitu dua kata dasar yang dirangkaikan ataupun digabungkan. Asalnya perkataan jam ya, kemudian loceng, kemudian digabungkan menjadi jam loceng ya. Ini jam loceng ya. Kalau jam mungkin jam tangan ya, tapi bila jam loceng, inilah rupa dia. Oke. Yang kedua, kita lihat gambar yang kedua. Ini pun pada sebelah pagi. Apakah yang dilakukan oleh Alice? Ya. Alice mencium tangan ibu bapanya sebelum ke sekolah. Sampai di sekolah, dia terus ke bilik darjah dan bersiap sedia untuk menghadapi pelajaran pada hari tersebut. Oke. Oke. Itu perangan yang kedua. Kalau kita lihat di sini pun ada kata majmuk yang digunakan, yaitu bilik dan juga darjah. Ya, bilik dan darjah.
Bila digabungkan dia jadi bilik darjah ya. Jadi seperti mana yang kita tahu, bilik ya mungkin merupakan bilik yang di rumah kita ya. Darjah ni maksud dia ialah darjah ni maksud dia tahun berapa ya, tahun berapa, itu maksud darjah. Jadi bila digabungkan dia akan menjadi bilik darjah. Okey. Kita lihat seterusnya ya. Seterusnya gambar sebelah petang ya, sebelah petang. Ini sebelah petang. Okey, apakah yang dibuat oleh Alice? Iaitu Alice dia berehat di ruang tamu. Ya, berehat di ruang tamu, kemudian ianya sambil membaca buku cerita. Okey, membaca buku cerita. Itu Alice ya. Jadi berehat di ruang tamu ini, di sini terdapat dua orang ya. Ini dua orang, iaitu Alice dan kita boleh kata nenek dia lah ya. Alice dan neneknya berehat di ruang tamu contohnya, ataupun kita kena tengok apa yang ada dalam gambar ini. Pada waktu petang ya, pada waktu petang, Alice berehat di ruang tamu bersama-sama neneknya contohnya. Ataupun pada waktu petang, Alice dan neneknya berehat di ruang tamu bersama-sama ya. Itu kita telah menggunakan ayat yang diberi ini ya, maklumat yang diberi ini. Okey, dan kita sambung lagi sebab ada diberi lagi ini membaca buku cerita. Okey, kita boleh sambung seperti Alice membaca buku cerita. Alice membaca buku cerita titik contohnya. Kemudian di sini ada satu ruangan kosong yang kamu kena bina ayat sendiri. Jadi bila kita nak bina ayat sendiri ini, kita boleh menggunakan maklumat tentang ini, nenek Alice ini. Jadi kita boleh tulis neneknya pula duduk di atas. Kalau kita lihat di sini, ini ialah gambar nenek dia duduk di atas kerusi malas ya, satu istilah kerusi malas ya, sambil mengait baju. Mengait, M-I-M-E-N-G-A-I-T-H, mengait baju, mengait, menyulam ya. Jadi di sini kamu telah menggunakan ya, kata majmuk. Yang pertama sekali, buku cerita ya. Ingat balik ya, buku adalah satu benda yang berbeza ya. Cerita lain. Jadi bila kita kata buku cerita, dia telah menjadi satu maksud yang lain. Okay. Tadi cikgu ada kata neneknya duduk di kerusi malas. Kerusi malas merupakan kata majmuk ya. Neneknya pula duduk di atas kerusi malas sambil mengait baju. Okay. Itu contohnya lah, contoh ayat yang boleh kamu buat.
Oke, kita lihat pula gambar seterusnya. Gambar seterusnya yang ini. Ini pada waktu malam. Pada waktu malam. Maklumat yang diberi ialah kerja sekolah. Kemudian jadual waktu. Kemudian di sini kosong ini kamu kena cari sendiri maklumatnya. Oke, cikgu beri contoh. Contoh ayatnya lah yang kamu boleh buat. Selepas makan malam, Alice menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Jadi kamu telah menggunakan ini. Kerja sekolah merupakan kata majmuk. Kerja, kalau kita ikut, semua orang tahu kerja itu apa. Kemudian sekolah. Sekolah merupakan satu tempat untuk murid-murid belajar. Tapi bila digabungkan kerja sekolah merupakan tugasan yang diberikan oleh guru. Dia dah menjadi maksudnya lain. Okey. Jadi contoh ayatnya tadi ya, selepas makan, Alice menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Okey. Kemudian kamu boleh sambung. Selepas itu dia menyusun buku dan kotak pensel. Kalau kamu lihat di sini ada kotak pensel dan kotak pensel di dalam beg sekolahnya mengikut jadual waktu. Jadi kamu telah menggunakan kata majmuk ni, jadual waktu. Dan satu lagi kata majmuk yang cikgu beri contoh tadi ialah kotak pensel. Kotak adalah satu benda yang berlainan, pensel adalah satu benda yang berlainan. Jadi bila kita rangkaikan dia jadi kotak pensel, jadi dia merupakan bekas untuk meletakkan pensel dan alat tulis yang lain. Okey. Kita ulang balik ya. Selepas itu dia menyusun buku dan kotak pensel di dalam beg sekolahnya mengikut jadual waktu keesokan harinya. Okey. Kemudian akhir sekali, Alice akan memadamkan. Jadi apa yang kita lihat dalam gambar ni, memadamkan ini ialah lampu meja. Akhir sekali, Alice akan memadamkan lampu meja dan tidur. Jadi ini adalah ayat yang di sini yang kamu boleh buat sendiri. Okey. Jadi itu tadi keseluruhan cerita mengenai Alice. Mengenai Alice. Jadi di sini tadi seperti mana yang di awal yang cikgu cakap tadi, ya. Kamu mesti menulis kesemuanya yang tadi itu mengikut perenggan. Perenggan. Cikgu harap kamu masih ingat lagi ya bagaimana untuk menulis perenggan dalam buku tulis. Okey. Jadi mari kita lihat contohnya ya. Contoh ni cara nak membuat ataupun cara nak menulis perenggan dalam buku tulis kamu. Okey. Jadi di sini kamu tulislah. Tulis hari. Kalau hari Isnin tulislah Isnin. Kalau Selasa tulis Selasa. Kalau Rabu tulis Rabu dan sebagainya lah. Kemudian di sini tarikh. Berapakah tarikh pada hari itu?
Kemudian tajuk dia Sehari dalam Kehidupan Alice, ya, yang terdapat dalam buku teks tadi. Kemudian ini perenggan yang pertama. Alice murid yang berdisiplin. Dia mengikut jadual harian yang ditetapkan oleh ibu bapanya. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, perenggan pertama ini tidak perlu dijarakkan daripada garisan tepi ini. Ya, itu cara menulis. Ya, mengikut perenggan. Kemudian yang kedua, berdasarkan gambar yang pertama tadi. Jam loceng menunjukkan pukul 6 pagi. Alice bangun daripada tidur dan menyiapkan diri untuk ke sekolah. Dia memakai baju seragam yang bersih dan kemas. Okey, ini perenggan yang kedua. Okey. Jadi di sini kata majmuk dia jam loceng. Okey, ini perenggan yang ketiga berdasarkan gambar yang kedua. Alice mencium tangan ibu bapanya sebelum ke sekolah. Sampai di sekolah, dia terus ke bilik darjah dan bersiap sedia untuk menghadapi pelajaran pada hari tersebut. Okey, itu perenggan yang ketiga berdasarkan gambar yang kedua. Okey, yang ketiga, perenggan yang ketiga. Pada waktu petang, Alice berehat di ruang tamu bersama neneknya. Alice membaca buku cerita. Neneknya pula duduk di atas kerusi malas sambil mengait baju. Okey, jadi ya, kerusi malas ni ialah kata majmuk. Okey, dan perenggan terakhir. Selepas makan malam, Alice menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Selepas itu, dia menyusun buku-buku dan kotak pensel di dalam beg sekolahnya mengikut jadual waktu keesokan harinya. Akhir sekali, Alice akan memadamkan lampu meja dan tidur. Okey, itu cara untuk membuat perenggan. Jadi cuba lihat di sini. Hanya perenggan yang pertama saja yang tidak perlu dijarakkan daripada dari garisan. Perenggan seterusnya perlu jarak. Perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima, semua jarak. Okey, jadi di sini kamu telah menggunakan kata majmuk untuk membina seperti cerita, jam loceng, buku cerita, semua yang tulisan yang cikgu merahkan ini merupakan kata majmuk. Okey. Jadi murid-murid, tugasan ini kamu naklah tulis dalam buku tulis bahasa Melayu. Tulis tugasan ini ke dalam bahasa Melayu. Kalau ada buku tulis bahasa Melayu yang panjang, buat di situ. Kalau tak ada, gunakan buku tulis yang pendek. Okey. Jadi ini adalah tugasan pada hari ini. Pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat membuatnya dengan baik. Dengan menggunakan tulisan yang kemas. Dan jelas. Jadi cikgu harap kamu dapat membuatnya supaya kamu dapat memperbaiki tulisan kamu. Apabila kamu membuat tugasan ke dalam buku tulis, ianya merupakan satu kemahiran untuk memperbaiki tulisan kamu dari semasa ke semasa.
Ya. Jadi untuk hari ini cikgu rasa setakat ini saja pembelajaran kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.